Ahmad Tarmizi bin Sulaiman. Yang berhormat Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, soalan saya nombor 2. Yang berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM melalui jabatan dan agensi sentiasa berusaha untuk memajukan sektor agromakanan. Ini termasuk kerjasama strategik dengan kerajaan negeri bagi membangunkan tanah terbiar untuk memastikan ia dapat dibangunkan secara optimum. Projek pembangunan tanah terbiar yang dikendalikan oleh Jabatan Pertanian telah dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun 2019. Dalam tempoh berkenaan, seluas 111.6 hektar tanah terbiar melibatkan 111 orang pengusaha berjaya dibangunkan di daerah Sik. Peruntukan bagi menjayakan program tersebut berjumlah ringgit Malaysia 1.29 juta ringgit melibatkan bantuan dan insentif seperti berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur kawasan melibatkan kerja-kerja pembersihan. Yang kedua, penyediaan dan pembinaan jalan ladang. Yang ketiga, penyediaan sistem saliran dan pengairan, dan yang keempat, insentif amalan teknologi pertanian. Antara tanaman yang diusahakan adalah seperti pisang, padi dan juga jagung. Manakala di bawah rancangan Malaysia yang ke-12 pula, Jabatan Pertanian telah menyalurkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.37 juta bagi pembangunan pertanian di daerah Sik. Ini termasuk pembangunan tanah terbiar yang melibatkan projek-projek seperti berikut. Yang pertama, projek pembangunan buah-buahan jangka panjang dan pendek. Yang kedua, projek pembangunan tanaman sayuran. Yang ketiga, pembangunan industri tanaman kopi. Yang keempat, pembangunan tanaman makanan ternakan. Yang kelima, program pembangunan pertanian komoditi. Dan yang keenam, projek peningkatan SSR sayuran terpilih. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan Yang berhormat Syekh. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya melihat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan perlu dengan serius menangani isu tanah terbiar bukan hanya di daerah Sik, bahkan di seluruh negara. Kita dah ada rekod lebih 103,000 hektar tanah yang terbiar milik persendirian, termasuklah di Kedah lebih 46,000. Dan isu tanah terbiar ini sudah lama berlanjutan dan dia ada sejarahnya dalam ketika Khulafa' Rashidin ada konsep Ihya al-Mawad, iaitu memberi tanah yang tidak diusahakan ini bertahun-tahun kepada orang lain yang nak mengusahakan. Jadi soalan saya ini di peringkat daerah Sik, apakah pihak kementerian melihat potensi untuk membangunkan tanah terbiar ini yang di dalam rekod Jabatan Pertanian lebih 140 hektar untuk dibangunkan penanaman padi huma atau padi bukit yang sangat berpotensi. Dan ketika ini ada beberapa pihak termasuk Lembaga Zakat Negeri Kedah yang membantu petani-petani di beberapa buah kampung, termasuk Kampung Landai, Kampung Melaka, Kampung Gulau. Dilihat ada petani-petani yang telah menanam padi huma ini, mereka dapat menjual hasil itu sehingga RM25 sekilo. Dan ini sangat baik untuk penambahan pendapatan mereka. Jadi pihak kementerian dapat membantu mereka mengembangkan lagi, termasuklah di segi modal, khidmat nasihat, pemberian input dan sebagainya. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Bagi negeri Kedah, kita telah mengenal pasti 1,556.75 hektar tanah yang dikategorikan sebagai tanah terbiar. Maka kementerian kita menyambut baik
segala kerjasama di antara kementerian dan juga kerajaan negeri untuk kita sama-sama membangunkan tanah-tanah yang telah dikategorikan sebagai tanah terbiar. Pada masa yang sama, kementerian juga menyambut baik usaha yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Jabatan Pertanian Negeri Kedah yang akan menjadikan daerah SIK sebagai hub padi huma dan padi bukit. Di dalam usaha ini, kementerian melalui agensi di bawahnya sentiasa menyediakan bantuan dari segi modal, technical input dan juga khidmat nasihat yang diperlukan. Antara usaha adalah seperti berikut. Yang pertama, Jabatan Pertanian akan sentiasa memberi khidmat nasihat pengembangan dan juga teknikal serta pembekalan baja dan racun tambahan kepada pengusaha-pengusaha terlibat untuk bersama-sama menceburkan diri dalam aktiviti penanaman dan pengeluaran padi huma di kawasan-kawasan berpotensi di luar jelapang yang terbiar. Yang kedua, Lembaga Pertubuhan Peladang turut menyediakan pembiayaan secara geran sepadan bagi pembelian jentera kecil dengan had pembiayaan maksimum RM20,000 di mana 30% akan dibiayai oleh pemohon manakala 70% dibiayai oleh kerajaan dengan syarat pemohon mesti berdaftar menjadi ahli pertubuhan peladang di kawasan. Yang ketiga, melalui belanjawan tahun 2025, kementerian telah diperuntukkan sejumlah RM300 juta di bawah program mengoptimumkan penggunaan tanah dengan kerjasama kerajaan negeri. Justru kerajaan negeri Kedah boleh memohon untuk projek-projek tersebut dijadikan sebagai projek keutamaan bagi dilaksanakan pada tahun hadapan. Skop kerja yang boleh dilaksanakan meliputi kursus dan latihan, perolehan peralatan dan input pertanian serta kerja pembangunan tanah. Dan yang keempat, sebagai alternatif kepada varieti benih padi tradisional yang sedia ada, pengusaha boleh menggunakan varieti benih padi yang dibangunkan oleh Mardi, iaitu varieti pulut hitam 9, MRM 16 atau MRQ 98, di mana varieti benih padi moden ini mempunyai tempo matang kurang daripada 140 hari dan boleh ditanam sebanyak 2 kali setahun. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Sik bertanya tentang penggunaan tanah di Kedah. Tapi saya ni melihat data dosa bahawa penduduk kita ni dijangka bertambah 36.4 juta pada 2030 dan 40.7 juta menjelang 2040. Jadi kita seharusnya kerajaan mengambil langkah untuk mengoptimumkan tanah-tanah bagi memerdekakan keperluan pertanian ini untuk menambah kepada rakyat. Soalan saya, apakah bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh KPKM dan sektor swasta bagi mengoptimumkan penggunaan tanah yang turut merangkumi GLC, GLIC bagi membantu meningkatkan pengeluaran makanan tempatan untuk menyumbang kepada kestabilan sektor agro makanan negara. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Kementerian kita sedar keperluan untuk kita bekerjasama bukan saja bersama dengan kerajaan negeri yang dikatakan tadi, tetapi juga dengan setiap agensi GLC dan GLIC yang terdapat bersama dengan kerajaan untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah-tanah terbiar yang ada di negara kita supaya kita boleh meningkatkan keterjaminan makanan kita. Maka Kementerian Pertanian dengan kerjasama jabatan dan agensi sentiasa menyokong kerjasama strategik seperti ini untuk meningkatkan kerjasama dan juga penglibatan semua. Antara kerjasama yang dilaksanakan adalah seperti yang pertama, pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar atau Smart SBB yang melibatkan kerjasama strategik antara kementerian dan 25 buah syarikat peneraju seperti Bernas, FGV Integrated Farming Holding Sdn Berhad, Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran beras. Yang kedua, penglibatan FGV Integrated Farming Holding Sdn Berhad dan Genting Plantations Berhad melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani dengan kementerian untuk membangunkan industri jagung bijian dengan matlamat mencapai 30% pengeluaran dalam negara dan mengurangkan kebergantungan jagung import dalam industri
makanan ternakan haiwan, dan yang terakhir ketiga ada juga kita bekerjasama dengan Khazanah Nasional Berhad dalam meningkatkan pengeluaran susu tempatan melalui pelaburan dalam syarikat Farm Fresh. Selain daripada itu, kementerian juga sangat terbuka dalam menjalinkan kerjasama dengan pihak daripada RISDA, iaitu agensi yang berhormat negara sendiri, di mana sebelum ini kita sudah melaksanakan projek ternakan integrasi lembu pedaging di kawasan RISDA di Manjung, Perak, dan kita sangat terbuka untuk meningkatkan lagi program-program yang lain seperti tanaman jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil RISDA. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut kita majlis ke soalan yang ketiga. Silakan Tuan Ram Kapal Singh.